peribahasa, lain bengkak, lain bernanah. Begitu sinonim dengan kisah yang bakal saya kongsikan hari ini. Sebelum kaki mengorak langkah, sebelum lidah bermain kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nadi ilmu membaca. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jual saya kemari. Bukan mahu mencari calon suami, tapi hanya untuk kita bersama mendekati dan memahami mauduk bicara pada hari ini. Sebelum itu, tak kenal maka tak cinta. Nama saya Nur Laila binti Razali, pelajar tingkatan 5 Ibnu Haldun dari SMK Pasir Gudang 3. Membaca merupakan hobi saya sejak berada di sekolah rendah. Saya telah membaca pelbagai jenis buku dan novel berkaitan masalah remaja. Buku-buku ini sering menarik perhatian saya kerana isu yang diketengahkan terasa dekat dalam jiwa saya. Baru-baru ini, saya telah membaca sebuah novel yang berjaya menjentik sanubari saya kerana kisahnya yang agak sedih dan meruntun jiwa saya. Kerana seorang ayah, anak yang perlu menanggung kesesaraannya sesuai dengan peribahasa yang saya guna sebentar tadi, iaitu lain bengkak, lain bernanah. Kerana ketidakadilan, jeriji besi menjadi balasan. Sungguh kejam dunia terhadapnya. Namun, kepahitan harus ditelan jua. Hidup mesti diteruskan. Merupakan karya Syahsha Ali dan Rashidah Nur Ain yang diterbitkan oleh Blank Book pada tahun 2017. Berdasarkan kisah benar yang diambil daripada fail Juvana, Aku Berdosa merupakan sebuah kisah yang bakal saya kupas satu persatu. Buku ini menggunakan penulisan yang mudah difahami di samping kisahnya yang syarat dengan pengajaran yang boleh diambil sebagai iktibar. Buku nipis yang hanya mempunyai 148 muka surat ini mampu memberi perubahan besar dalam hidup setiap manusia. Ibu, ibu, engkaulah ratu hatiku. Bila ku berduka, engkau hiburkan selalu. Ibu merupakan insan yang terdekat dalam jiwa anak-anak. Ibu akan memberikan bahunya untuk kita bersandar, membelai kita sejak kecil, mengusap air mata, melayan kerana dan memberi sepenuh kasih sayang kepada kita. Tidak pula pada Qadri. Ibunya hanya memberi layanan baik terhadap adik tirinya, namun langsung tidak memberikan layanan baik kepadanya. Akibat rupa parasnya yang sama seperti bapa kandungnya yang tidak bertanggungjawab. Akibat daripada sikap ketidakadilan ibunya itu, Qadri membawa diri untuk lari daripada rumah. Masakan tidak, hati anak mana yang tidak hancur kerana sikap pilih kasih ibunya itu. Tambahan lagi, Qadri selalu menjadi tempat ibunya melepas amarah. Pada pendapat saya, perbuatan ibu Qadri tidak wajar dicontohi. Sebagai seorang anak, saya juga faham jiwa Qadri yang meronta, dahaga akan kasih sayang ibu bapanya. Sebaliknya, berikanlah layanan yang sama rata antara anak-anak dan hargailah mereka supaya mereka tidak rasa tersisih, seterusnya dapat mengekalkan kemanisan dan memupuk persefahaman antara ahli keluarga. Peristiwa seterusnya ialah di mana klimaksnya bermula ketika dia terpaksa menolong seorang lelaki bernama Daniel, iaitu rakan yang menolong Qadri mencari kerja serta menumpangkan bilik sewa kepada Qadri setelah Qadri berpindah keluar dari rumahnya. Suatu malam, Daniel mengejut Qadri untuk membantunya memegang sebuah beg yang berat. Perasaan ingin tahu mengosahi Qadri apabila terdapat juntayan rambut keluar dari beg tersebut. Tanpa ragu-ragu, dia menyeluk tangan ke dalam beg itu dan mendapati ada cecair melekit di tangannya dan menyedari bahawa itu ialah lumuran darah. Akhirnya, dia menyedari bahawa ada mayat teman wanita Daniel di dalam beg itu. Dia tiada pilihan lain selain meneruskan perjalanan bersama Daniel untuk membuang mayat tersebut. Rupa-rupanya, wanitanya tersebut dibunuh kerana meminta wang daripada Daniel untuk memberi dadah ketika mereka berdua sedang hayal di buai najis itu. Qadri berasa buntu dan sebersalah. Jadi, dia pergi membuat laporan polis. Namun, harapkan pegar makan padi. Qadri pula yang ditahan atas kesalahan merogol dan membunuh. Kini, hidup Qadri persis dengan pepatah, sudah jatuh ditimpa tangga. Peristiwa yang berlaku dalam hidupnya itu mengubah mentaliti saya
untuk tidak mempercayai seseorang sebelum menyidik latar belakangnya. Kita juga tidak dapat menjangka apa yang ada dalam hati seseorang. Maka, kita seharusnya berhati-hati dalam meletakkan kepercayaan kepada seseorang. Sebenarnya, kisah sedih hidup Qadri tidak berakhir di situ sahaja. Banyak lagi perkara sedih yang menimpa dirinya selepas itu. Kisah hidup Qadri ini mampu membuat jiwa saya diruntun kesedihan sehingga saya mengalirkan air mata ketika membacanya. Namun, Qadri tidak berputus asa meneruskan hidupnya dan mencuba seraya upaya untuk membaiki dirinya. Berkat sifat sabar, cekal, tabah dalam diri, Qadri akhirnya berjaya mengubah hidupnya. Bak kata orang, usaha tidak mengkhianati hasil. Kerana akhirnya, Qadri berjaya mendapat 10A dalam peperiksaan PT3. Berkat doa yang tidak putus, Ibu Qadri juga akhirnya menerima Qadri. Allah sentiasa mendengar luahan hambanya. Kebenaran juga akan sentiasa berpihak kepada kebenaran. Tuntasnya, sikap murni anak yang baik seperti Qadri patut dicontohi oleh setiap orang. Janganlah kita berhenti berusaha dan sentiasa bertawakal kerana orang yang sabar tidak akan rugi. Para pelajar juga boleh mencontohi sifat Qadri yang tidak mudah putus asa dalam mencapai kejayaan serta matlamatnya. Akhir kata dari saya, sekian, terima kasih.